Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada para hadirin yang hadir secara maya pada hari ini. Saya Dr. Afiza, salah seorang daripada pakar daripada Jabatan Kecemasan. Hari ini diberi tanggungjawab dan juga peluang untuk bersama-sama berkongsi berbincang tentang OSCC. Nah, apa itu OSCC dalam bahasa Melayu? OSCC kita panggil, saya nak sebut ni pun kadang-kadang selalu kena refer, Pusat Krisis Bersepadu. So actually dia adalah pusat setempat di mana kita menangani isu-isu um, yang terjadi kepada kes-kes yang hanya spesifik kita panggil OSCC tu. Jadi nanti dalam slide saya seterusnya kita akan berbincang tentang apakah kes-kes yang tergolong dalam kes-kes OSCC. Saya share slide saya. Sekejapnya. Saya start share. Dalam slide saya, sekejapnya saya balik kepada cari slide saya sekejap. Okay. Minta maaf ya, tengah nak mencari slide di mana pula dah. Okay. Share screen. Okey, minta maaf ya. Okey, terdapat sedikit kekeliruan macam mana nak share screen tadi. Okey, saya dah share screen, saya besarkan balik. Okey, sekarang kita bincang tentang OSCC ya, seperti saya kata, Pusat Krisis Bersepadu. Okay, going back kepada sejarah di mana OSCC bermula ni, they actually started way back in 1986 di actually UM, di mana berikutan tekanan ataupun cadangan daripada banyak persatuan-persatuan wanita yang banyak yang deal dengan domestik atau keganasan rumah tangga. Okay. Jadi lepas 10 tahun berbagai kita kata berbagai usaha dari berbagai pihak sama ada NGO maupun MOH atau pihak University Hospital sendiri, pada 1996 semua hospital di bawah Kementerian Kesihatan diarahkan, hospital besar di bawah Kementerian Kesihatan diarahkan untuk set up OSCC. Dan di manakah OSCC ni di set up? Usually lah, kebanyakannya di Jabatan Kecemasan. Jadi ini adalah gambaran bilik OSCC di hospital kita, Hospital Chancellor Tuanku Mukhlis. Dia telah diwujudkan lama dah, jadi biliknya pun begitu, kita kata tidak banyaklah berubah dari setahun ke setahun. Dan di sinilah kita melihat, merawat dan doktor-doktor yang datang daripada segala jabatan di HCTM melihat pesakit di sini, di mana pesakit-pesakit ni kebanyakannya adalah stabil. Okay. Jadi apakah objektif penubuhan OSCC di dalam menangani krisis-krisis kes-kes ni? Okay. Pertama, yang paling utama adalah untuk kita mewujudkan multidisciplinary care kepada survivor. Saya tak suka nak mengatakan yang
pesakit-pesakit datang OSCC ni adalah mangsa, sebenarnya mereka adalah survivor kerana mereka telah mengalami trauma yang sangat tinggi, yang sangat besar. Jadi mereka ni telah survive satu ordeal. Okay? Jadi kita pastikan bila mereka sampai kepada kita di hospital kita, semua care, rawatan kita boleh bagi sebaik yang mungkin. Okay? Jadi itulah objektif utama OSCC. Yang kedua, kita dapat pelbagai jenis pesakit. Ada yang memang kita pasti daripada awal adalah mereka yang sahih kes OSCC. Tapi ada kalanya tidak berapa terang mereka ni adalah pesakit OSCC daripada awal kita jumpa. Kadang-kadang kita suspect sahaja mereka mungkin pesakit OSCC. Contoh-contohnya yang paling jelas adalah mereka yang datang dalam keadaan kekerasan rumah tangga, kanak-kanak yang telah di abuse, ataupun mereka yang telah dapat gangguan seksual atau sexual assault atau rape. Yang ketiga, kita menyediakan rawatan di pelbagai level. Maksudnya daripada mereka dalam kata tidak stabil sehinggalah ke kes-kes yang even mungkin emotional sahaja yang support yang mereka perlukan. Jadi mereka boleh masuk at any time mengatakan bahawa mereka tidak boleh cope lagi dengan isu seperti contohnya kekerasan rumah tangga, dan sepatutnya mereka dibawa ke bilik OSCC untuk dirawat sama ada dari segi emosi maupun fizikal. Okay. Yang keempat adalah untuk memastikan yang kita memberikan rawatan yang paling optimal. Okay, yang evidence based, okay, mengikut apa injuries yang mereka ada. Okay, yang dan kelima adalah membantu bridging between medical, okay, the legal part of it, dan the social aspect of it bersama dengan JKM dan social worker dan juga polis. Jadi itulah antara role objektif penubuhan OSCC. Jadi dalam pusat rawatan setempat untuk semua ini berlaku. Okay. So apakah kes-kes yang dirawat di bawah kategori OSCC? Yang pertama yang biasa kita dengar adalah kes-kes rape, sexual assault, dan ini di bawah kita kata penal code. Penal code ni adalah kanun kesiksaan dalam bahasa Melayu. Jadi di bawah section 375 dan section 375 ni F menangani isu-isu kes berkaitan dengan rogol bawah umur 16 tahun dan sexual assault. Okay, jadi sexual assault ni adalah kes-kes yang bukan rogol yang kita tak boleh kata rogol kerana dia tidak menepati definisi tersebut. Jadi kita panggil dia sexual assault. Dan punishment ataupun hukumannya adalah di bawah section 376. Okay, di mana ada hukuman penjara dan sebatan. Okay. Yang kedua kes adalah kes child abuse and neglect. Okay, ini child abuse and neglect ni dia adalah satu spektrum di mana dia cover all aspect of it. Yang biasa kita dengar adalah kes physical abuse. Itu paling senang lah nak kita kata nak charge in court, nak tengok dia punya evidence. Tetapi kes-kes seperti emotional abuse, neglect, okay, dibiarkan tanpa cukup makan, minum, tempat tinggal. Seperti contoh kes hari tu yang adik-beradik berapa orang yang tinggal di kawasan yang kotor bersama dengan anjing. Itu semua adalah kes-kes neglect. Dia tidak ada kecederaan fizikal maupun seksual, tetapi mereka tidak mendapat hak mereka, okay, sebagai anak di bawah umur. Okay. Yang ketiganya adalah treatment or commercial exploitation of children. Okay. Sama ada melalui online maupun kita kata orang-orang yang memperdagangkan kanak-kanak untuk kutip derma. Kita banyak nampak sana sini tu kan. Okay. Dan ini adalah bertujuan untuk kita melindungi kanak-kanak, kesihatan kanak-kanak, dia punya survivability, dia punya development dan dia punya dignity to itself. Okay. Yang ketiga komponen OSCC adalah kes-kes sodomi. Sodomi ni adalah spesifik, dia adalah another, okay, sexual connection another person by introducing the penis. So dia mesti kesalahan tu dilakukan pertama oleh lelaki lah, the penis into the anus or the mouth. Okay. Dan ini diconsider as dalam kita punya law as committing carnal intercourse against order of nature.
Okey, so ini adalah di luar tabi'i lah namanya ya. Dan ini di bawah Penal Code Section 377A. Okey, dan hukuman dia ada dua. Hukuman dia kalau even kalau kita kata suka sama suka, ada konsensus, masing-masing kita kata memberi kerelaan lah terhadap perkara ini berlaku, dia tetap kesalahan di Undang-Undang Malaysia ya. Di bawah Penal Code 377B, mereka yang walaupun konsensual melakukan aktiviti ini boleh dipenjarakan selama 20 tahun plus or minus sebatan. Okay. Dan non-consensual pula sama ada secara paksaan mahupun dengan secara macam kita kata under threat, orang yang di sebelah sana takut nyawa dia akan diancam atau pelbagai lagi yang dirasa diri dia diancam kalau tidak setuju dengan perbuatan tersebut. Ini di bawah Penal Code Section 377C. Okey. Yang keempat komponen OSCC ni adalah domestic violence, keganasan rumah tangga, yang di cover a wide range of kesalahan yang mengganggu the physical, mental, emotional, even harta benda the spouse to itself. Okay, so ini di bawah Domestic Violence Act 1994 dan baru di-amend 3-4 tahun lepas. Okay, jadi okay. Okay. So siapakah orang-orang yang kita kata multidisciplinary ni, yang OSCC ni bila kita panggil, bila kita refer je, inilah orang-orang yang terlibat. Sama ada orang ni semua perlu terlibat untuk untuk satu kes, tidak semestinya ya. Jadi dia bergantung. Jadi yang biasanya yang terlibat pertamanya department saya lah, emergency. Kita biasanya antara department yang paling pertama lah kot yang terima kes-kes ni. Kes-kes OSCC yang kita terima daripada Jabatan Kecemasan di-treat awalnya sama. Okay, semua pesakit hadir ke triage, sama ada hadir sendiri, dibawa oleh polis, dibawa oleh ibu bapa, waris, cikgu ataupun ambulans jika kesnya adalah kes-kes 999. Bila sampai ke Jabatan Kecemasan, di triage kami akan menentukan sama ada pesakit ini stabil atau tidak. Kalau pesakit ini tidak stabil dan sangat kritikal, dia akan dibawa ke zon merah walaupun dia kes OSCC. Contohnya yang kita pernah dapat dulu adalah kes yang di stabbing, ditikam oleh suami atau alleged lah ditikam oleh suami. Okey, tapi ada banyak konflik di situlah. Tapi alleged dia adalah di kes tikaman. Jadi kes ni tidak bolehlah pergi ke bilik anggerik OSCC tadi. Sebab kes ni consider as potentially life threatening. So perlu di-treat di resus di red zone. Kalau kes-kes yang di mana mungkin ada patah yang tidak stabil, yang memerlukan pemerhatian, jadi itu pun kes yang mungkin memerlukan perawatan, pemerhatian di yellow zone pun kita tidak akan hantar ke bilik anggerik. Jadi hanya kes-kes yang stabil. Doktor, registrar, paling kurang registrar level decide yang dia adalah stabil bersama dengan kita punya TL staff nurse, ketua staff nurse pada shift tersebut akan bawa pesakit ke bilik anggerik. Okey, dari situlah kita mula ambil history, okey, kita buat general examination, physical examination, mendapatkan maklumat tentang apa isu kes pada hari tersebut. Okey, kita akan rawat apa yang perlu, dan jika stepnya adalah kita rasa ini adalah kes OSCC dan memerlukan rawatan, penyiasatan, memerlukan rawatan tak apa, kita boleh teruskan. Yang memerlukan penyiasatan dan evidence collection ni, yang ini kita boleh buat report polis. Okay, nanti flow-nya kita akan terangkan lepas ni. Okay, so di emergency juga kita ada coordination lah between tim-tim lain dalam OSCC. Jika kes tersebut adalah kes-kes gangguan seksual, rogol, sama ada orang dewasa maupun kanak-kanak, jadi kes-kes tersebut akan di-refer kepada ONG, Obstetrics and Gynae sebagai primary team. Jadi mereka lah usually yang mengambil sampel, melakukan clinical examination untuk kes-kes ini bagi gynecological punya findings lah ya. Kalau selain daripada itu, medical social services
pun antara kita punya main contributor towards the multidisciplinary team. Okay. Psychiatric department, kita banyak bergantung pada mereka walaupun bukan pada peringkat awal, tapi at some point kita kata survivors ni perlu di-refer kepada psychiatric for counselling as well as membantu mereka menghadapi tekanan yang kemungkinan dihadapi daripada insiden ini. Okay, so as we go down the forensic department, okay, bagi kita kadang consult sama ada adakah mungkin kita boleh dapat sampel ke tidak ke, ya. Surgical department bagi kes-kes sodomi, ini sampel dan evidence collection ni memang daripada kes daripada department surgery lah. Okay, Polis Diraja Malaysia, ini yang kita kata perlu ni. Stepnya adalah bila kita report polis, kita memang ada polis lah, pondok polis di HUKM, HCTM ni. Kebanyakannya bagi kes-kes yang rogol atau alleged rogol ni, kes-kes kanak-kanak seksual ke, usually kita memerlukan polis yang datang daripada yang datang daripada macam ibu pejabat ceras ke, bergantung, kerana biasanya memerlukan polis perempuan. Okay, sebab kebanyakan daripada specimen collection ni dan examination ni perlu in the presence, okay, di hadapan polis penyiasat. Jadi biasanya polis penyiasat ni diorang akan usahakan untuk hantar polis perempuan. Jadi polis perempuan ni tak ada di kebanyakannya di pondok polis di HCTM. Jadi biasa kita kena tunggulah the timing yang polis datang. Jadi inilah yang menyebabkan kadang-kadang tu lambat, ya, pesakit lama tunggu untuk menunggu polis yang sepatutnya datang bagi evidence collection tu. Kadang-kadang ONG ke pediatrik ke datang berkali-kali sebab kita kena tunggu pihak polis sampai. Okay. Yang seterusnya adalah pediatric team. Okay. So pediatric team usually dia ada scan team. Scan team ni bertanggungjawab terhadap menangani kanak-kanak rawatan, treatment dan follow up kanak-kanak yang di penderaan, kes-kes penderaan kanak-kanak. Okay. Dan mereka juga bertanggungjawab dan follow up kes-kes ni semasa di ward dan coordinate biasa dengan psychiatry, dengan child services, Jabatan Khidmat Masyarakat. So these are the main roles: obstetrics, ED, surgical, pediatric, psychiatry. Okay, bersama dengan polis. Now, Jabatan Kebajikan Masyarakat, Social Welfare Department, main responsibility dia adalah dia membantu bridgekan survivors of OSCC ni ke pihak polis dan the law courts, apa nama tu, dia usually akan membantu mereka untuk deal with this aspek-aspek of law, macam mana nak dapatkan perlindungan, macam mana nak dapatkan penempatan, usually this Jabatan Kebajikan Masyarakat lah yang buat. Dan mereka juga ada pegawai yang dilantik sebagai child protector. Child protector ni adalah orang yang telah diberi kuasa oleh mahkamah untuk menjadi untuk mengambil kuasa hak kanak-kanak tu daripada orang penjaganya. Okay. Jadi kalau kita hubungi Jabatan Kebajikan Masyarakat, memang ada nama-nama yang telah didesignatekan sebagai child protector dalam setiap kawasan kita. Jadi kita boleh hubungi mereka dan memang ada nama-nama tersebut. Okay. Dan pihak yang tidak kita boleh ignore dia punya kepentingan adalah NGO. NGO biasa kami di kecemasan, kalau pesakit itu tiada kita kata kecederaan yang serius untuk masuk ke ward dan tidak kita rasa selamat untuk balik ke rumah, usually kita memang mohon NGO lah untuk membantu mendapatkan shelter placement. Okay. So seterusnya
Management and flow tadi saya dah terangkan sedikit. Okey, kita bagikan kepada pesakit kritikal atau tidak kritikal, dan yang tadi slide ni dia lebih kepada flow, macam mana interaksi between players in the multidisciplinary team tadi ya, yang dalam slide sebelum. Okey, now kita discuss setiap satu komponen of the AOSCC ni secara lebih mendalam ya. Kita lihat kepada definisi rogol. Okay. So rogol ni kita definisikan dia yang dia mestilah hubungan seks, sexual intercourse yang dilakukan secara paksa. Okay. Kalau tidak paksa pun dia ada threat of force. Maksudnya orang di sebelah sana merasakan bahawa nyawa dia dalam bahaya jika dia tidak bersetuju dengan perbuatan tersebut. Okay. So itu pertama, dia mesti force atau tidak ada persetujuan atau daripada mangsa atau survivor, dan mesti ada penile penetration. Okay, so penile penetration mesti ada. Dia kena prove that in court walaupun sedikit. Okay, ejaculation is not necessary. Okay, so ejaculation is not necessary, tetapi penetration must be there. So to prove that in court itulah usually yang susah ya. Okay. Now definition exception, kita kata exception. Benda yang selain daripada rogol adalah kes lelaki yang kita kata melakukan hubungan seks dengan isterinya sendiri. Walaupun isterinya tidak rela, tidak dikira sebagai rogol atau rape di dalam undang-undang Malaysia. Okay. So this is not considered rape. Okay. Di Singapura baru-baru ni dia telah meluluskan akta undang-undang mengatakan bahawa even jika suami dan isteri itu telah berkahwin, suami itu perlu mendapat kerelaan isteri dia untuk melakukan hubungan seks. Jadi ada klausa rogol dalam perkahwinan di macam contohnya negara Singapura, banyak negara lain, tapi di Malaysia tak ada. Okay. Dia during period dalam Islam kita ada masa edah bila berlaku perceraian ada masa edah. Masa edah ni dalam undang-undang dikatakan bahawa bekas isteri itu bukan bukan isteri kepada lelaki tersebut. Jadi ini termasuk dalam kategori rogol jika berlaku. Okay. Now, kita cakap pasal rogol ni atau rape or sexual assault ni, limitation ni ada. Okay? Sebab dia kategori contohnya, kalau perlakuan di mana penile tu, penetration tu ke dalam mulut atau dubur, okay, mangsa, perpetrator ataupun pelaku tersebut memasukkan jari atau objek-objek lain ke dalam survivor tu punya vagina, dia tidak dikonsider sebagai rogol. Okay, jadi rogol ni bawa hukuman yang tinggi. Tapi bila dia jadi benda-benda lain seperti dia panggil molestation saja, hukuman dia adalah amat rendah. Mungkin yang dapat 2 tahun saja tu. Jadi itulah limitation to our law. Okay. So limitation yang kedua adalah ini rogol hanya boleh terjadi kepada perempuan kerana dia mesti by the penetration of the vagina. Jadi kalau lelaki tu di rogol, okay, dia tidak dikonsider rogol lah. Okay, rogol hanya untuk wanita. Okay. So ada juga banyak kes-kes seperti lelaki yang dirogol oleh lelaki lain, dan ini tidak dan akta kita ini tidak tersabitlah bagi kes-kes tersebut. Okay. Dan sexual assault are all other offences yang tidak menepati definisi ini. Okay, seperti kita kata molestation, non-consented kissing, fondling of the breast, semua dikonsider sebagai sexual assault. Okay, dan bukan rogol, dan membawa hukuman yang lebih ringan. Okay, seterusnya. Okay, ini saya sebut dalam bahasa Inggeris. A man is said to commit rape when he has sexual intercourse with a woman under the following circumstances. So rape ni hanya berlaku jika kalau dia tidak
dia tidak consent towards the act. She is capable to give consent, dia boleh bagi consent dan dia tidak nak, dia tak. Dan dia sedar GCS dia 15 dan dia tak nak. Kalau dia buat juga, dia consider rogol. Dia buat hubungan tersebut tetapi orang yang dirogol tidak memberi kerelaan. Maksudnya walaupun dia tidak ada kapasiti untuk bagi. Contohnya adalah OKU yang mungkin ada mental retardation, atau mereka yang di drug atau under alcohol intoxication. Ini orang-orang yang tidak boleh memberi consent. Okay? So ini tak valid juga, diconsiderate. Consent under duress, maksudnya ancaman. Kalau anda tak setuju, saya akan bunuh anak anda. Contohnya macam tu. Contohnya walaupun wanita tersebut memberi kerelaan tetapi dia tidak rela sebenarnya. Okay? Consent by deception of identity. Yang ini saya nak bagi contoh pun tak tahu macam nak bagi contoh. Tak terfikir macam nak bagi contoh. Kiranya lelaki tu berpura menjadi suami orang tersebut, perempuan tersebut, dan dia sendiri, perempuan tu, memang believe so. Dia memang rasa yang orang itu adalah suami dia, tapi orang tu bukan. Dan orang itu pun tahu dia bukan suaminya. Ini memang pelik lah ya. Kita kata macam tak masuk akal lah kan. Tapi dia cover this. Okay. Consent but no understanding. Maksudnya dia setuju tapi dia tak faham apa maksudnya dia setuju tu. Okay. Dia tak faham consequencesnya. Dia tak faham perbuatan tersebut. Jadi walaupun dia kata dia setuju, tapi sebenarnya dia tak hold persetujuan tersebut. Okay. Consent through deception adalah cara secara tipu, atau dia bawah umur 16 tahun. Okay. So with or without consent, hubungan seks dengan wanita atau perempuan di bawah umur 16 tahun is considered statutory rape. Okay. Okay. Bagi konteks OSCC, bila kita merasakan bahawa kes tersebut menepati definisi tadi, okay, contohnya kes rape tadi, kita cakap pasal fresh versus cold. Kalau dengarlah ONG ke PIA, ini fresh case ke cold case ke, bila kita refer. Okay. Fresh case ni kita consider cases yang up to 72 jam from the time of incident. Now, cold case adalah beyond that. Okay. Tetapi 72 jam ni hanyalah guide. Jadi bukan rigid policy. Maksudnya, dia datang selepas 80 jam. Jadi kita tak nak terima referral. Tidak maksud macam tu ya. Maksudnya kenapa fresh and cold ni penting adalah actually integrity of the specimen yang kita dapat. Kalau kita dapat dalam tempoh 72 jam, kemungkinan ada lagi semen. Kemungkinan segala DNA yang perpetrator tu masih ada lagi. Itu sebab kita kata kalau 72 jam tu kita consider as fresh case. Tetapi ada kalanya, especially bagi kes-kes yang wanita tersebut tak mandi lagi, tidak tukar lagi baju dia. Jadi kes-kes even for 72 hours beyond that pun kita boleh consider sebagai boleh dikumpul lah sampelnya ya. Tak adalah kita tak nak tengok langsung ya. Okay. Now the flow, okay. Kalau mula-mula mereka sampai ke Jabatan Kecemasan, kita triage, seperti saya mention tadi lah ya. Kemudian bagi kita melakukan pemeriksaan dan pengumpulan evidence, kita perlu buat report polis dan kita perlu obtain borang POL 59 ni. Okay. So borang ni adalah permintaan untuk pemeriksaan doktor bagi orang yang terlibat dalam kes polis. Kita kena dapat ni dulu. Lepas kita dapat ni baru kita boleh kumpul evidence. Kerana kalau kita tak dapat ni, apa evidence yang kita kumpul sebelum borang dia bagi, dia tak boleh hold in court. Okay. So it's very important that we get this correct. Okay, kita dapat borang, then the next step is consent. Kita patient mesti consent, atau parents dia mesti consent. Nah, macam mana kalau kes-kes dia adalah parents dia lah perpetrator? Yang inilah yang kita kena minta child protector tu. Okay, child protector pula yang bagi consent. Ya, nanti kita akan cakap sedikit tentang ni bila kita cakap pasal akta kanak-kanak dalam topik seterusnya. Okay. Yang ketiga, lepas consent tu barulah kita ensure examination done in the presence of the
pegawai penyiasat. Dalam bahasa Melayu kita panggil PP, pegawai penyiasat, atau penolong pegawai penyiasat. Diikut kategori lah kelayakan atau pangkat polis tersebut. Tapi dia mesti dipanggil pegawai penyiasat atau penolong pegawai penyiasat. Dan semua examination ni perlu direkodkan dalam borang yang betul. Sample collection tu mesti clearly labeled and documented, dan evidence chain from nurse to the investigating officer atau pegawai penyiasat tu perlu ada sign and stamp. Okay, collection of sample tu juga perlu, kan kita tengok yang sampul surat yang ada tanda meteri tu kan, itu mesti perlu ada. Okay, semua benda-benda tu masuk dalam sampul dan perlu dimeterikan. Maksudnya the evidence sudah bagi, pegawai penyiasat sudah sign, terima benda tu dalam keadaan integrity. Okay, itu penting. Okay, sebab break in the chain of evidence ni yang menyebabkan also dekat dalam court of law kita kalah. Okay. Okay, yang terakhir adalah disposition and follow up. Okay, bila pesakit tu diadmitkan, dia perlu menjalani rawatan atau follow up seterusnya. Kita kena pastikanlah yang mereka ada follow up. Okay. Okay. Now, ini adalah contoh borang keizinan bagi pemeriksaan dan pengambilan sampel. Jadi surat kebenaran untuk menerima khidmat nasihat perubatan dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris ditandatangani oleh penjaga atau pesakit tersebut. Okey, macam mana kes jika pesakit tersebut dia adalah umur lebih 18 tahun, berlaku suatu kes mungkin rogol kepadanya dan dia tidak mahu membuat report polis. Okey, ini adalah hak kepada pesakit. Semua pesakit kita ada hak untuk refuse AOR discharge, dia ada hak untuk tidak bersetuju dengan rawatan. Sama dengan kes-kes OSCC, kalau mereka tidak mahu buat report polis, kita tidak boleh paksa. Okay. Kita boleh counsel, kita boleh pujuk, tetapi kalau dia tidak mahu buat report polis, kita tak paksa. Okay, jadi kita tidak akan buat physical evidence, kita akan treat dia sahajalah. Kita treat dia, kita bagi dia rawatan, kita tanya sama dia nak follow up ke tidak untuk sakit dia. Tapi bila kita discharge dia, kita bagilah segala apa yang kita boleh bagi, information, okay, follow up jika perlu, and at any time usually pesakit-pesakit ni diberi nasihat oleh kami yang datanglah balik ke Jabatan Kecemasan jika apa-apa lagi terjadi. Okay, kita terima walaupun at this time you tak nak terima apa-apa. Okay, so this is very important. They have to be understood. They have to understand that they can come back to us at any time. Okay, so kalau pesakit di bawah umur 18 tahun, kita mesti buat report polis. Kalau family tak nak buat, mak ayah tak nak buat, kita wajib buat. Okay, so itu memang tak ada choice. Okay. So specimen to be collected and handed to investigating police officer. So apakah kita kata evidence yang perlu kita kutip, okay? Untuk diserahkan kepada pegawai penyiasat. Apa sahaja physical evidence yang ada? Okay, maksudnya physical evidence okay. Physical evidence seperti apa-apa saja yang jatuh daripada badan dia, seperti kita kata daun ke, anything yang fall upon from the patient tu patutnya kita akan kena collect lah. So usually pesakit-pesakit ni kita akan letakkan dia di atas kertas putih yang besar dan kita minta dia undress lah di situ. Kita tak suruh dia undress semua sekali, kita do part by part. Kita try to maintain modesty as much as possible. Okay. The second part is semua baju-baju yang dipakai oleh pesakit. Okay. Jadi baju-baju yang dipakai oleh pesakit semuanya perlu dirap dan dihantar kepada pihak polis. Okay. Yang ketiga adalah nail clipping and nail scraping. So maksudnya kita perlu ambil sampel di bawah kuku pesakit. Okay. Sekejapnya.
Okey. Yang keempat adalah apa jenis rambut atau bulu daripada bila kita sikat pesakit. Jadi apa yang berlaku actually kita minta survivor ni lah ya berdiri di atas kertas putih yang besar ni. Okay. Kita minta ditanggalkan baju dia dan apa yang jatuh daripada baju dia jatuh pada kertas ni. Okay. Kemudian kita akan sikat rambut dia dan tengok apa yang jatuh daripada rambut dia dan juga even pubic hair, okay, especially pubic hair. Sometimes we do get some abnormal hair from the pubis yang bukan pesakit punya ya. Jadi ini adalah physical evidence yang kita collect. The second is blood sample, okay. Blood sample ni ada beberapa jenis, okay. Pertama kita akan ambil untuk DNA, okay, untuk VDRL, HIV, hepatitis B, surface antigen, toxicology, drugs and alcohol jika berkaitan. Okay. So semua sampel-sampel ni perlu diambil. Okay. Yang ketiga adalah urine sample. Urine pregnancy test, urine FME, urine culture, macam biasa kita punya ujian tox dan drugs kita ambil jika dia berkaitan. Okay. Yang keempat adalah vaginal examination sample. Jika berkaitan lah, jika ialah case treatment. Okay, jadi low external vaginal swab, high vaginal swab and swab at the introitus. Okay, ini kita send for culture and DNA. And the other things, in sodomy cases kita buat rectal swab, in oral swab untuk kes-kes yang kita kata berlaku oral penetration, or body swab. Contohnya bite marks. Bite marks ni usually macam mana cara nak ambil sampel dia adalah kita punya kan cotton stick yang ada batang tu, biasanya kita akan basahkan sikit dengan normal saline dan kita swab dan kita hantar. Dan kita kena tulis dekat mana, right arm, left upper arm. Okay, jadi kita kena jelaskan di mana kita ambil swab ni. Okay, so treatment sama ada pesakit mahu buat report polis atau tidak, sama ada kita collect evidence ke tidak, kita kena treat dia punya wound and injuries. Okay. Second, kita perlu offer patient contraception. Okay. Yang ini biasanya kami dapat banyak bantuan daripada gynae lah. Okay. The third is ATT, tetanus vaccination. Antibiotics for sexually transmitted disease. HIV prophylaxis jika kita rasa kes ni adalah kes highly risiko tinggi lah untuk HIV. Okay, seperti IV drug user ke, dia tahu orang tu practice homo or bisexual sex or practice unsafe sex. Jadi yang ini kita usually kena discuss dengan ID jika perlu start HIV prophylaxis kerana mereka akan follow up balik dengan ada ID. Okay. Okay, child abuse. Penderaan kanak-kanak. Okay. So penderaan kanak-kanak adalah mereka yang di bawah umur 18 tahun. Okay, ikut Child Act 2001, dia dikonsider sebagai mereka yang di bawah umur 18. Okay. Okay. Yang kedua, okay. Yang kedua regarding definasi child abuse or neglect constitute all forms of physical abuse, emotional ill treatment, sexual abuse, neglect or negligent treatment, commercial exploitation of the child resulting in potential harm. Okay, so ini adalah definasi WHO. Okay, the role of SCAN team in child abuse. Okay. Role of SCAN team in child abuse. Okay, so kita kata tadi kita cakap pasal SCAN team kan. Okay, so SCAN team ni di bawah PIDS. Okay, dia adalah, it serves as one of the multidisciplinary referral team kat dalam hospital. Dia usually manage, assess the possibility yang child ni adalah case abuse or neglect. Okay, dia provide the follow up. Dia provide juga coordination between various agencies kita cakap tadi dan handle the policy development of policy and procedure in the hospital. Okay. Juga dia ditanggungjawabkan untuk maintain database and reporting, okay, of child abuse cases. Roles of the SCAN team. Okay. So within the SCAN team, kita main roles are doctor, nurses, medical social worker, police and JKM officer. Role of doctor ni fairly senang lah, simple lah. Kita kata ambil examination, okay, treat
ambil evidence, liaise with the police to make sure the chain of evidence, pergi ke court untuk testify, buat medical report. So these are all tanggungjawab doktor. Okay? Dan usually dia adalah salah satu daripada ahli mesyuarat dalam scan team ni lah. Okay? Koordinasi penting. Yang saya rasa amat penting ni nurses lah ya, sebab usually kalau we all buat apa-apa case dekat OSCC, our nurses are always there. They have to be there. Okay, so diorang tu adalah kita kata chaperone. Okay, mereka jugalah yang usually memang tahulah apakah perkara-perkara yang perlu dibuat, apakah sampel-sampel yang perlu buat, macam mana cara nak isi borang. Usually our nurses ada kata professional lah dalam buat pilih, kerana doktor bertukar-tukar. Okay, master datang selepas 3 tahun dia pergi, master yang lain datang. So but our nurses stay. Our nurses are always there. So usually they are the expert. Dok tahu borang apa nak isi, tahu semua ni ya. Jadi mereka banyak membantu dan menasihati doktor-doktor dalam dalam menangani macam mana nak handle specimen, macam mana nak pastikan nak panggil polis. So usually these are the importance of our nurses punya role. Okay. The second is kadang-kadang nurse kita ni dia ada macam insting lah ya, macam dia foster awareness jadi kita itu one of the reason kenapa saya dipanggil kan untuk bagi talk ni, is to ensure that you can pick up the sign, especially macam nurses yang dekat pediatric ward kan, sometimes by your observation lah dia macam kes ni macam suspicious macam ada kes dekat plastic ward, orang rasa burn case tu maybe suspicious. Jadi this is where your role is, to ensure that pesakit-pesakit yang you jaga, especially the pediatric or even macam orang dewasa dah naik ke atas, kita rasa tiba-tiba dia adalah kes OSCC, you are the one that might highlight to the doctors yang datang round sekejap ni that you feel there's a suspicion. Okay. Dan bila masuk ke ward tu lah, you all nurses lah juga yang akan documentation, close observation, yang akan menyimpan rekod-rekod untuk kami doktor-doktor ni buat medical report, untuk hold in court, untuk lawyer nak go through. Okay, so these are the things yang the roles of the nurses. Okay, and usually the nurses lah are the main coordinator in scan meetings and activities to foster awareness. Okay, medical social worker akan usually buat home visit, follow up, okay, assist doktor dalam reporting, and usually in our center ni membantu kita lah nak cari siapa dekat dalam JKM tu untuk kita contact. Okay, polis seperti saya mention earlier, dalam JKM officer of child protector. Okay, so usually they have a lot of role to play, dan tanggungjawab mereka memang besar lah ya dalam protect the children ni. Okay. Okay, so next slide. Okay, cakap tentang penderaan kanak-kanak, kita memang tak lepas daripada kena memahami apa role kita di hospital dalam menangani penderaan kes-kes penderaan kanak-kanak. Okay, dia tertakluk bawah Child Act 2001. Okay, dan dekat sini dikata it is mandatory for doctor to report kes-kes, katalah dia datang dengan patah tangan. Kita tengok history ni macam suspicious, patutnya tak patah tangan ya. Sepatutnya banyak berlebam-lebam sana sini. So kalau kita periksa pesakit tersebut atas sebab lain ya, kita tak, dia bukan datang sebab abuse, dia datang sebab lain, dan kita rasa dia adalah ada possibility of child abuse, sebagai medical officer di bawah section 27.1 Child Act 2001 mesti wajib, okay, immediately inform a protector. Okay, so a protector ni kena cari di bawah ni lah, di bawah JKM lah kan. Usually polis lah, kita akan inform polis dulu, sebab nak cari protector ni tengah-tengah malam ke pagi-pagi ke susah. Okay, jadi nak tahu siapa nak panggil kat JKM, mana satu nombor telefonnya kan. Usually kita akan buat report polis untuk tanya siapa protectornya, sebab kita nak hold that child dulu. Okay, if we believe that on reasonable grounds, okay, dia tidak perlu dibuktikan kita percaya with good grounds the doctor has solid
evidence to believe that the child is in danger. So dia perlu report. Okay. Dan jika doktor tersebut, okay, di bawah section 27.2 tidak report, okay, tidak comply to the subsection above, dia actually commit an offence. Okay, yang di mana dia boleh didakwa lah di mahkamah, okay, dengan denda ataupun penjara. Okay. So the authorization of medical treatment. Okay, yang ini bila the second role of the doctor, kalau dia terima, okay, polis bawa atau child protector bawa seorang kanak-kanak dan bawa terus dia borang POL tu dan borang ini borang pemeriksaan kanak-kanak. Okey, ada borang pemeriksaan POL 59 tu kalau dia bawa oleh polis dan child protector, kita sebagai pegawai kesihatan, pegawai perubatan perlu memeriksa. If in the opinion of the medical officer the child referred to requires treatment, kita perlu treat. Okay. So yang maksud yang ini adalah medical examination. Okay, kejap. Okay, tengok balik sekejap. We go back to this slide. Okay, when we go back to this slide, okay, the identity, okay. It is mandatory for the doctor to report. Dia cakap tadi kan, the identity of the reporter. Maksudnya kalau the doctor to report, dia wajib report kerana itu adalah kesalahan jika dia tidak buat di bawah Child Act 2001. Siapa yang buat report kepada polis pada kes yang disyaki penderaan kanak-kanak, the identity of the reporter will not be revealed. Maksudnya dia adalah rahsia kecuali di order by the court. Okay. Yang ketiga, legal action shall not be made against the doctor who made the report in good faith. Okay. Maksudnya, katalah you buat report kerana you rasa dengan strong evidence-nya yang kanak-kanak ini mungkin telah didera, tetapi sebenarnya tidak. Jadi kalau kata legal action is to be taken against you, dia protected against Child Act. Okay, legal action shall not be brought against doctors who have made the report in good faith. Okay, so the Child Act protects the doctor lah. Okay, and if the doctor receives a written request from the police to examine the child, okay, dia wajib comply untuk memeriksa. And he is protected from the liability jika dia punya parents, okay, ibu bapa atau penjaga tidak setuju. Akhirnya polis datang dan bawa borang dan suruh examine. The medical officer shall conduct an examination of the child. Okay, may in examining of the child if so authorized by the protector. Okay, and administer procedures and tests necessary to diagnose the condition. Okay, so itu diconsider as necessary. Okay. Okay. So the next slide. If the doctor who examined the child under section 21, kalau tadi mula-mula the doctor tu wajib untuk kes apa-apa kes yang disyaki. Yang kedua, kalau polis datang bawa dan ataupun protector datang bawa dan disuruh buat pemeriksaan, kita wajib comply. Kalau bila dia nak buat pemeriksaan terhadap kes-kes di bawah section 21 yang tadi pegawai protector bawa dan dia rasa bahawa kanak-kanak tersebut memerlukan hospitalization, kemasukan ke ward, bagi continuation of care or further investigation, he or she may do so. The doctor can authorize the admission, even kalau parents atau tidak setuju. Okay, so di bawah section 22. Okay, jika kita kata if the registered medical practitioner referred to in the subsection 27.1 refer the child to can take the child under temporary custody until the temporary custody of the child is assumed by the protector atau police officer. Okay, so usually kita tak naklah kanak-kanak ni balik ke tempat yang kemungkinan dia boleh di-abuse. Okay, so generally memang kena ada very good liaise lah dengan the protector or the police. Okay, so itu adalah terms law yang perlu. Okay. Now, the authorization of medical treatment of a child can be given by the police or child protector in section 21 or by written consent. So, untuk
kes-kes di mana kanak-kanak tersebut memerlukan medical treatment. Okay, so under section 24.1, if the opinion of the medical officer the child referred in section 21 tadi yang police officer bawa dan perlu menerima rawatan, kalau mak dan ayah dia tidak bersetuju, the child protector can take that responsibility and kita perlu comply. Okay, so if that happens, the child referred to section is suffering from any illness, dia should immediately notify or take reasonable step to notify the parent or guardian, or with written consent of the parent or guardian, authorize those treatments. Okay. Now, if there is immediate risk to the health of the child, the protector may authorize without even the consent to proceed. Okay. Now, bila medical protector ni boleh ambil that kuasa tu, adalah contoh-contohnya bagi kes-kes yang kat bawah ni, that the parent or guardian or any person having authority to consent to such treatment refuse to do so, okay, or abstain from giving consent to such treatment. Okay, dalam law kita ada kata macam ni. Contoh-contohnya macam a life threatening or life threatening condition to the child, the parents refuse to sign consent for surgery contohnya. The child protector may authorize, okay, the consent. However, untuk dapat ni kadang-kadang amatlah susah. Bayangkan kalau katalah kanak-kanak ni telah, kita tak tahu dia didera atau tidak, datang waktu-waktu yang bukan waktu pejabat, okay, memerlukan operation. Kita tidak boleh terus tuduh lah mak bapak ni, okay, awak lah yang menyebabkan anak ni jadi macam gini dan tak stabil. Dia agak susah. Dan untuk dapat child protector tengah-tengah malam ni memang susah. Sebab it has to be given by court. Kita nak take away the consent or the hak ibu bapa tu agak susah sebenarnya. It's not as easy as what the paper says. Jadi by definition, on paper, by law, a protector can authorize the treatment. Okay, in patients, in children that the parents or guardian refuse to give treatment. Okay. The second is the parent or the guardian referred to in the paragraph A is not available. Okay, so maksudnya tak boleh dihubungi. Dah lama dah mak bapaknya dah tak ada. Dah lama dah mak bapaknya memang tak jaga anak tu. Cari tak jumpa. Jadi yang kes ni lebih senanglah, protector assume the kuasa dan makes that decision on for the child. Okay, and the third is the protector believes on reasonable ground that the parent or guardian or person referred to in paragraph A has ill-treated, neglected, abandoned, or actually abused the child. Itu quite straightforward. Okay, so borang 9. Okay, saya kena balik semula. Okay, borang 9. Bawah point nombor 7, doctors are mandated by law to report to JKM using borang 9. In cases yang dirasa with reasonable grounds yang the child might be abused. Okay, macam mana nak cakap? Dia kadang-kadang tu agak sukar kerana certain cases yang kita rasa adalah child abuse, kita akan contact scan team dan admit ke ward. Bila kita admit ke ward, kita akan buat macam-macam lah. Katalah dia perlu rawatan ke, patah tulang ke, perlu x-ray ke, kita try to buy time to actually not reveal or tuduh orang yang bawa tu sebagai perpetrator. Sebab kita tak tahu pun, kita sebenarnya we are here to treat the child and we are here to protect the child. Okay, we are not here to menghukum orang or judge people. This is not our job. Okay, but we are mandated by law. If we think that there is harm to the child, kita perlu report supaya JKM boleh assign the pegawai protector tu untuk take over or membuat keputusan bagi kes-kes ni. Okay, so macam mana JKM nak tahu? Kita kena isi borang 9. Macam mana borang 9? Inilah dia. Okay, so borang 9, sekejap ya, borang 9 saya sekejap. Ini adalah borang 9. Okay, so peraturan pertangkap kanak-kanak di bawah seksyen 27, pemberitahuan oleh pegawai perubatan atau pengawal perubatan kepada nama lah, nama JKM officer, saya siapa pegawai perubatan tersebut
telah memeriksa dan merawat kanak-kanak yang dikenali sebagai siapa namanya, okey, dan saya percaya atas alasan yang munasabah bahawa kanak-kanak itu dicederakan dari segi fizikal atau emosi, teraniaya, terabai, terbuang dan didedahkan atau teraniaya dari segi seks. Oleh demikian, saya telah mengambil hal ini kepada pelindung Jabatan Kuasa Masyarakat untuk tindakan lanjut. Nak kena sign dan job. Okay, so cara kita maklumkanlah kepada pihak JKM. So itulah banyak borang-borangnya. Ni semua adalah dekat bilik OSCC tu. Okay, and our nurse usually advise us on this. Okay. Okay, so bila kita nak admit, okay, so bila kita refer scan team, kadang-kadang kebanyakan case speeds kita admit, tetapi taklah perlu semua kan. Bila kita bincang dengan scan team pediatrik, kalau kita rasakan bahawa tidak selamat kanak-kanak ni masuk ward, contohnya seperti datang dengan patah tangan, okay, dan tengoklah ada lebam-lebam, tak pasti, kita tak sure, jadi kita patut usahakan supaya dia masuk ward, kerana kita takut the next abuse might cause death. Okay, so this is when the safety of the child may be compromised, then we should admit. Apakah contoh lain? Sepertinya, okay, contohlah macam kena rotan dengan cikgu yang sekarang kadang-kadang ada orang kata kena rotan dan dera dengan cikgu dan dibawa oleh mak. Yang ini kes-kes yang kita tahu dia tak balik kepada kawat tempat tu sebab mak bapaknya adalah bukan perpetrator. Jadi kes-kes ini kita bolehlah discharge walaupun dia datang dengan injury, tetapi perpetratornya bukan mak dan ayah dia dan dia akan balik kepada rumah yang selamat. Jadi kes-kes ni tidak memerlukan kemasukan ke ward. Okay, as long as we can ensure the safety of the child or the child to the correct place. Kebanyakan kes-kes sexual abuse perlu dimasukkan ke ward. Okay, so all cases of sexual child abuse perlu masuk ward for medical management, emotional trauma, counselling semua. Okay, kenapa? For examination by experienced medical staff. Usually kes-kes ni memerlukan specialist atau consultant. Okay, dan kadang-kadang kita kena approach these cases very tactfully. Okay, dia tak bolehlah nak ambil history semua benda dalam satu malam. Okay, so sometimes you have to ask a little bit, bagi the child relax, take more history. So it is a continuous slow process to get information, and sometimes we do have to admit sebab kita perlu buat examination under anesthesia, sebab kanak-kanak terlalu kecil tidak kooperatif contohnya. The fifth point is kalau kita rasa ada possible incest, memang kena masuk ward, kena siasat. Okay, as I mentioned, counselling, and then we also have to consider whether there's any legal channels that need to be followed. So sometimes ambil masa, that's why sometimes kita admit supaya to allow time. Okay, most cases of presentation, maksudnya kehadiran kejabatan kecemasan selepas waktu office hour, usually kita nak admit. Okay, sebab usually time-time ni kita tak cukup masa dan tak cukup kaki tangan untuk actually ensure yang the whole multidisciplinary management have been done. Okay. Okay. Kadang-kadang kita dapat kes-kes yang macam mak datang nak check. Anak saya kata bahagian sulit dia gatal. Okay. Bila dia kencing dia nangis. Okay. Dia tengok kat bawah tu merah. Okay. So when a parent brings a child with no suspicion that it is sexual abuse, okay, so the key word is you tak rasa daripada history sexual abuse, the parent tak kata ada sexual abuse, the child bila kalau cukup umur dan pemahamannya kata dia tak ada sexual abuse, then you can continue with your examination. Okay, examination tu bukanlah maksudnya gynae examination, it's just a physical examination to check. Okay, now if when you do your examination, the parental consent is given, and this is implied, maksudnya implied consent by the parent to do a full physical examination, bukan buat gynae examination, full physical examination. Police report is not needed. You tak perlukan borang POL 59 for these cases. Parents must be around, and this should be documented in the patient's note. Parents, IC sekian, whoever it is, mak, ayah, berada sepanjang tempoh pemeriksaan dilakukan. Selepas pemeriksaan dilakukan, you akan ada dua. Satu, unlikely from the history, from the physical examination, is unlikely there is sexual abuse, settle.
okay, bagi rawatan dan discharge. Tapi jika from your examination you feel that there could be a possibility, okay, there could be suspicion of sexual abuse, then inform the parents, okay, for a report police. Kalau parents refuse a police report, you have to do. Bawah kita kata akta kanak-kanak, kewajipan tanggungjawab seorang pegawai perubatan. Okay. So that was what about talking about child abuse. So in summary, child abuse anyone above 18. Kalau umur dia bawah 16 tahun, melakukan hubungan seks dengan sesama 16 tahun. Okay. Umur tak kisah, asalkan umur dia bawah 16 tahun, dia dikonsider sebagai statutory rape. Okay, so kes-kes macam ni perlu direport polis walaupun consensual. Walaupun dikatakan suka sama suka, tapi tetap kena buat report polis. Kes-kes ini memang banyaklah kat JKM. Okay, so generally sebagai pegawai kesihatan, kita wajib buat report polis. Okay, so these are some klausa bawah Child Act yang kita kena tahu. Okay, so walaupun suka sama suka, bila parents dia datang, walaupun umur dia dah 17 tahun tapi masih belum 18 dan kita kena buat report polis. Okay, untuk kes-kes itu. Okay, sodomi. Okay, sodomi definisi ini, okay, adalah sexual intercourse between two persons by introduction of the penis into the anus of another person. Okay, and di bawah section 377 Kanun Keseksaan, okay, they define any person who has sexual connection with another person by introduction of the penis into the anus or mouth of another person. And kita kata tadi lah, dia adalah melakukan hubungan seks di luar tabi'i. Okay, di bawah section 377A. Section 377C adalah bercakap tentang bila perbuatan tersebut dilakukan without the consent, against the will of the person. Okay. And section 377CA adalah offences committed by introduction of any objects into the vagina or anus of another person without the other person's consent. Okay. Yeah. So ini adalah definisi lah dan akta section-section di bawah kanun keseksaan. Okay. Okay. So dalam tadi kita kata case rape, kita panggil fresh case adalah di bawah 72 jam, okay, 72 hours. But bagi case sodomi, fresh case dikonsider sebagai cases up to 120 jam, 120 hours from the time of incident. Okay, so dia ada sedikit perbezaan timing between a sodomy case and a rape case. Okay. Definition. Dan sodomy case ni seperti saya mention before perlu di refer kepada jabatan surgery. Okay, so surgery, jabatan kecemasan akan melakukan pemeriksaan fizikal, history dan physical examination, treatment of any other injuries, but taking specimen and evidence for sodomy case is under the jurisdiction of surgical department. Okay. Okay, domestic abuse. Domestic abuse ni antara kes yang paling banyak lah kita terima. It's the majority of the case and it occurs when one person. Ini bukan lelaki, bukannya domestic abuse ni hanya lelaki against perempuan. The other way around pun boleh. Okay. So it occurs whenever one person in an intimate relationship or marriage tries to dominate and control the other person. Okay. So inilah statistik yang terakhir yang saya ada. And it's taken from the police punya statistik records. Okay. Dalam 2018, so consistently within the last 3 tahun, daripada 2016 hingga 2018, we are seeing more than 5,000 cases a year. Okay, ini reported. And we should be aware. Dan kita sendiri pun rasanya tahulah kan, yang kebanyakan daripada kes domestic violence, keganasan rumah tangga ni are never reported. Okay, so these are only tip of the iceberg yang you nampaknya. Tidak menunjukkan sebenarnya permasalahan besar yang berlaku. It's just what you see on the surface sahaja. Yeah? There's something is much bigger than this. Okay.
So Domestic Violence Act 1994 dan amended again in 2017 is when any of these acts are done. Okay. Okay. First, you hold the victim against their will. Maksudnya ada kes yang dia kunci isteri dia kat dalam rumah, tidak boleh balik, tak boleh keluar daripada rumah. Setiap kali dia pergi kerja, dia kunci isteri kat rumah. Okay. Jadi tak ada phone, tak boleh keluar, tak boleh balik rumah keluarga sendiri. So confining or detaining the victim against the victim's will is considered as domestic violence. Okay. Intoxicating the victim without her known consent. Okay, maksudnya kalau kata minum alkohol sama-sama tu tidaklah dikatakan sebagai domestic violence, tapi ini memang dia masukkan drug, okay, supaya untuk sentiasa je kita kata tidak sedar, ya. So ini dikonsider sebagai domestic violence. Emotional abuse, okay, causing destruction to the victim. So maksudnya pecah-pecahkan barang yang dia tahu perbuatan yang dia buat itu akan menyebabkan stres atau menyakitkan victim tersebut, dikonsider sebagai domestic violence. Okay. So these are the uncommon ones. The most common ones is actually physical abuse. Yang kita nampak lebam, yang kita nampak patah tulang tu semua. Itu senanglah kita nak kata dia domestic violence. Tapi benda-benda yang tadi awal-awal saya sebut tu tidak. Okay. Physical violence is very easy. Forcing to perform sexual acts. Maksudnya macam perdagangkan isteri jadi pelacur ke. Itu semua adalah domestic violence if it's done by the spouse. And by definition, it's done by the person against his or her spouse, his or her former spouse, maksudnya bekas isteri, okay, atau bekas suami kalau isterinya perpetrator, anak, incapacitated adult, maksudnya orang OKU, or any other member of the family that stays in the house. Maksudnya contohnya seperti ibu mertua duduk situ dan jadi ini semua dikonsider sebagai domestic violence. Okay. Limitation of the act is spouse, okay. Pasangan hanya refer kepada kes-kes yang telah melalui seremoni perkahwinan. Okay. Kalau mereka yang boyfriend dan girlfriend yang tinggal together tak kahwin, okay, diorang yang kita kata mistress ke dan tidak ada any proses perkahwinan, sama ada secara sah ada sijil nikah atau customary, dia tidak dikonsider sebagai domestic violence. Okay, so jadi kes-kes domestic violence ni dia limited lah. As I mentioned before, the law is always limited to certain definition. So dia kalau those people yang stay together or live in together but not married, even if dia dipukul dan dia tak jatuh bawah domestic violence, dia akan jatuh bawah assault lah. Okay. Nah, apakah yang akan terjadi? So, this case, as I mentioned in the earlier section, they follow a certain flow, okay? Where the flow is the patient is considered stable ke tak stable. At the end of the treatment and collection of evidence, selepas polis dah datang, kita dah counsel, we have to determine whether this person is safe to go back. Sama ada boleh balik ke rumah, adakah rumah dia selamat untuk dia balik. Okay. Kalau tak selamat, then kita biasa kita simpanlah dekat OBS kita sampai kita dapat a placement, sama ada by JKM ataupun pihak-pihak NGO yang lain. Okay. Now, walaupun dia dapat placement tu bukannya tempat yang dia rumah perlindungan, tapi tidaklah dia hold that person dah tak boleh keluar. So generally dia still menjalani hidup dia seperti biasa, cuma dia ada another place to go. Jadi if the perpetrator, okay, orang yang menderanya, suaminya contohnya, is intent, memang dia tidak boleh stop daripada nak commit this offence, jadi dan wanita tersebut merasakan bahawa dia nyawa dalam bahaya, dia boleh minta an emergency protection order, EPO. EPO ni baru. Before this kita cuma ada dua saja, protection order dan interim protection order, IPO.
The emergency protection order ni baru wujud dalam tempoh 2 tahun. Okey, dia senang kerana kita tak memerlukan mahkamah untuk mengeluarkan order ni. Dia boleh diisu oleh pihak JKM, Jabatan Kebajikan Masyarakat. So apa yang kita punya survivor atau victim atau apa kita nak panggil lah perlu buat adalah hadir diri ke JKM, okey, dan JKM boleh mengeluarkan surat kuasa EPO ni bagi instruct the perpetrator to stop, okay, committing acts of violence against this person. Okay. Cara nak dapat, you either can call talian kasih. Saya rasa masa hari tu MCO kecoh pasal talian kasih tak jalan, 115999, atau hadir sendiri ke JKM, bawa your IC or bawa your child birth certificate. Okay. Tidak perlu ada police report. Okay. Dan ini hanya bertahan 7 hari. So 7 hari ni tempoh masa untuk dia go to the police police station to make a police report untuk dapatkan IPO. Nanti kita terangkan IPO tu apa. Okay. The fourth point is tujuan emergency protection order ni adalah untuk prohibit supaya the person who acts violently ni stop doing so. Okay. It's on paper easier said than done. Okay. Dia mengatakan bahawa orang ni tidak boleh datang dekat dengan you, tidak boleh do any harm to you physically or emotionally, tidak boleh masuk ke tempat yang you dah consider sebagai safe place or shelter or whatever place that you sekarang berlindung. So ini adalah jurisdiction EPO ni yang boleh dikeluarkan oleh JKM. Okay, so ni baru and it has actually helped a lot lah. Sebab sometimes these survivors are very fragile. Dia tak nak pergi buat report polis, dia takut buat report polis. So the 7 days of EPO can actually help them to come to terms, become a bit more stronger before they decide that they want to do a police report. Okay, so the interim protection order ni is valid longer. Tapi dia mesti issued by the magistrate court when you buat report polis. So kalau you hadir ke JKM, usually JKM akan minta you sediakan whatever document yang you perlu untuk bawa you ke pegawai polis untuk buat a police report to get a magistrate court. The IPO is issued by the court during the time yang polis perlu buat investigation. Okay. Sehingga ke masa kes you disebut ke mahkamah dan jatuh hukuman kepada perpetrator tersebut. Okay. So interim protection order daripada time report polis dibuat di mana polis memulakan penyiasatan sehingga ke jatuh hukuman. Once jatuh sabit hukuman, interim protection order ni cease to be valid. Okay. So you have to go on to get another type. Okay. It's a temporary, urgent, legal protection order to buy you protection semasa polis membuat investigation. Okay, it has generally the same kind of kita kata klausa the EPO tu, tapi hanya court sahaja yang boleh grant the survivor this exclusive punya apa nama tu this interim protection order. And another additional point is the court can actually order the survivor exclusive occupation of the shared residence. Maksudnya walaupun rumah tu kepunyaan pasangan tersebut, mahkamah boleh menjatuhkan order mengatakan bahawa rumah tersebut hanya boleh diduduki oleh this OSCC survivor dan tidak boleh dimasuki oleh the probable perpetrator. Okay. And as I mentioned earlier, once the case dah charged in court, the IPO expires within 7 days. Gives you 7 days untuk mereka dapatkan protection order. Okay. So ini adalah protection order adalah di bawah kanun keseksaan di mana bila dah sabit kesalahan di bawah kanun keseksaan, okay, di mana telah berlaku penderaan atau physical abuse terhadap this person, the court can produce a protection order for the person. Okay, to protect. Lagi sekali dia macam samalah dia EPO. IPO ni is untuk protect the survivor lah. Dia valid dalam untuk tempoh 12 bulan.
dan boleh di-extend untuk another 12 bulan. Okey. Dia boleh di-extend jika mahkamah merasakan bahawa nyawa atau keselamatan the victim ataupun the survivor ni masih perlu dilindungi. Okey. Dan bawah kesalahan ini orang itu boleh ditangkap dan dipenjarakan jika dia breach the protection order. Okay. So cara all this PPO, IPO, PO usually JKM punya pegawai akan membantulah. And usually you will need your IC and the birth certificate. Okay. Dia taklah actually di bawah skop OICC. Tapi bila kita cakap pasal domestic violence atau keganasan rumah tangga ni, dia ada macam-macam form, macam-macam bentuk. Okay. Kadang-kadang dia tak ada langsung, tak ada satu cala pun dalam badan dia. Okay. Kita kata kalau dia guna coercion and threat, okay, dia guna intimidation, emotional abuse, abuse isolation macam saya kata tadi, tidak bagi dia berjumpa dengan kawan, keluarga semua, okay, continuously macam kita kata bullying or blaming or membuatkan orang tu sampai dia rasa tak ada maruah, tak ada harga diri dah. Ataupun asyik-asyik threatening, okay, kalau kau tinggalkan rumah ni, aku ambil anak-anak tu semua, aku tak jumpa lagi. Generally always using the children as to gain power and control. So generally ini semua adalah pelbagai cara yang digunakan untuk mendominate seseorang. You take away dia punya harga diri, you take away their power, you take away the person punya control over themselves. So this is considered domestic abuse. It's very difficult to understand. It's usually much easier untuk kita faham domestic abuse kalau dia physically injured. Tetapi the other parts of it is very difficult. Okay, so sometimes itulah nak proof benda ni it's very difficult. Nak pergi ke court pun kadang difficult. Pergi mahkamah syariah pun. So it takes a long process. Okay, but when these patients do end up dekat Jabatan Kecemasan, they do need support. Okay, and many of them usually datang tak buat phone report police. They just need a place to go when they really cannot cope anymore. Okay. And usually there are cycle to this abuse. The reason there is always this, kenapa people stay in an abuse relationship or marriage, because the incident first start with everything being very good, very well. Okay, sampai the point yang when there are something that happens, an incident berlaku dan temper is lost, and the fateful incident occur, berlakulah the emotional or the physical abuse. Okay, when it happens, after immediately it happens, then the other person will come in and minta maaf. Okay, saya tak akan buat lagi, sumpah takkanlah lagi mencederakan, takkan lagi saya sayang ni semua, dan katalah baik kita balik semula untuk anak-anak. All this will occur. This is the reconciliations, and the perpetrator usually feels that okay, tak apa, give it another one more chance. Okay, and everything goes back well. Okay, tak ada masalah for a couple of months until something happens again. It's a vicious cycle that's very difficult to break. And at some point, when the incident happened, they do not want to buat report police. Okay, dia buat report police, dia tarik balik. Okay, so generally it is not our place to judge. Okay, our place is to be there. Our place is to treat. Our place is to advise, but it is not our place to judge. Okay, there are always reasons why people are in where they are. Okay, so itu yang kadang-kadang kita susah nak faham. Kadang saya pun tak faham kenapalah dia stay lagi ni, tapi it is not our place. Okay, so domestic violence, keganasan rumah tangga ni is a very complex issue yang kadang-kadang susah kita nak appreciate lah secara pemikirannya lah. Okay.
So usually when they come, we do bekalkan dengan numbers lah. Okay, what are the numbers you need to call? What do you need to do? So usually the advice is you should always keep your important documents with you in a place where it is safe. I have one before, dia simpan dia punya IC, duit, dia punya birth certificate anak-anak dia dekat rumah jiran sebelah. If anything happens, then they can actually take it. Okay, we usually tell them that the important documents, keep it. In the time that you really need to run away or you need to get out, those are the things that you need to bring. Okay, tinggallah barang-barang yang lain. Okay, so I have many times been in touch, panggil orang WAO lah, Women Aid Organisation, and they are really great help. Okay, they have many shelters. They do help bring up the victims of domestic violence to safe houses and try to rehabilitate them back to the society. Okay, so if you go and tengok balik ke website WAO, Women AIDS Organisation, you will see an extensive amount of information regarding domestic violence. And banyak dalam I punya slide ni pun the information is taken from there. And they have got excellent lawyers, activists in that organisation. Okay, Talia Noor, as I mentioned before, and these are my references. Okay, so as I mentioned, that these are all cases that we manage in the one-stop crisis center. Actually, tak tahu lah we are lucky ke tak lucky ke, maksudnya we don't see many. Okay, because maybe sebab kita hospital university, so we don't see that many lah as compared to macam HKL. Okay, and one-stop crisis center cases ni is free ya, kita tak boleh charge. So tak adalah kes-kes seperti kita minta deposit ke untuk kemasukan, kita tak minta lah. They go through the admission without needing to pay. Okay, kita utamakan kemasukan ke ward, kita utamakan supaya kes-kes ni dilihat awal. Another thing that we do not do is we do not ding dong the patient here and there. Okay, maksudnya macam bila refer ke sini, oh kita tak rasa lah ini, kita rasa you perlu dicek oleh ONG dulu. Kita tak hantar dia pergi PAC ke klinik gynae ke, kita minta the ONG to come. Okay, kita tak hantar dia pergi balai polis, kita minta polis to come. So this is why it's called a one stop. It stops here. When they come in a crisis, this is a one stop that manages all the needs. Okay, so this is a little bit about one-stop crisis center. Okay, it is what I say. Saya stop share sekejap. Okay, so it is where our survivors come. We hope to offer support. Sometimes lah kita pun memerlukan pertolongan daripada semua agensi dalam department, dalam hospital juga kan. Banyak department yang terlibat, bukan jabatan kami saja. Kami ni referee je lah. Jadi pertama tu ada referral expert kononnya lah ya. Jadi kita memang banyak bergantung kepada expert, advice, kita kata keterlibatan dan sokongan daripada jabatan-jabatan lain. Okay, jadi saya sudahi this recorded session dengan saya ucapan terima kasihlah kepada pihak kejururawatan kerana telah menjemput saya untuk memberi satu dua kata sharing lah session tentang OSCC ni. Okay, saya berharap dan dia bermanfaat dan semoga kita dapatlah membantu these people yang memerlukan or have no other place to go. Okay, saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.